Okey, mana kawan-kawan yang lain? Ada lagi masuk? Baru ada lebih kurang 15 orang tak silap. Seorang je lelaki. Ada dua. Okey. Okey, baik. Jam pun dah menunjukkan 8.52. Okey, baik. Saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita mulakan kelas, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sebelum kita mula kelas, seperti biasa, baca doa terlebih dahulu, doa belajar. Muhammad Atta, boleh Muhammad Atta? Kita baca doa belajar. Okey, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Allah علينا من خزائن رحمتك يا أحمد ربنا ويسر لنا أمورنا ونجينا من الشرك والقول اللهم لا تجعلنا محمد ولا يخفي وسلم Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Atta. Okey, baik. Hari ni hari Rabu. Apa bulan? 8 September. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, okey, macam biasalah kan, sebab kamu pun dah tingkatan 3. Nak pilih beberapa orang pelajar untuk kita sama-sama ulang bacaan surah Al-Kahfi. Okey. Ada siapa-siapa volunteer? Ni siapa-siapa nak volunteer? Okay, nak saya pilih. Muhammad Nabil, boleh? Boleh. Okey, surah Al-Kahfi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Muhammad Nabil. Okey, seorang lagi perempuan. Saya pilih 2 orang sajalah Wakil lelaki, wakil perempuan. Okey, siapa nak volunteer? Iziani, Masya Allah. Okey, silakan Iziani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ziani. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak kita layan lagu lah dulu boleh Kita layan lagu terlebih dahulu. Ketetapan qada pelaksanaan yang ditentukan Allah ke atas semua makhluk ciptaannya semenjak dahulu kala. Beriman pada firman Allah Ta'ala, fahami hadis Rasulullah tercinta. Rukun keenam wajiblah dipercaya, salah meragui perintah Rabbul Izzati. Gunalah keimanan apabila mengingkari. Qada dibahagi kepada dua-dua,
pula berkaitan usaha dan ikhtiar manusia. Ibarat kesusahan yang telah menimpa atau rezeki yang diterima. Ikhtiar berusaha sedaya upaya, berserahlah diri, bertawakal kepadanya. Hanya Allah yang layak disembah, Dia Tuhan pengatur kehidupan kita. Dan ketetapan qada pelaksanaan yang ditentukan Allah. Qada berkaitan sifat iradahnya dan qada sifat kudrahnya. Hikmahnya apabila kita percaya, menjadikan diri agar kuat berusaha. Keikhlasan dan syukur semakin menyubur, hapuskan keegoan, selahkan kehambaan, terbilah ketakwaan, meningkatlah keimanan. Allah dibahagi kepada dua sifatnya. Semua berarti tidak akan berubah seperti ajal manusia. Mu'alaf pula berkaitan usaha dan ikhtiar manusia. Ibarat kesusahan yang telah menimpa atau rezeki yang diterima. Hanya Allah yang layak disembah, Dia Tuhan pengatur kehidupan. Hanya Allah yang layak disembah, Dia Tuhan pengatur kehidupan kita. Qadar ketetapan qada pelaksanaan yang ditentukan Allah ke atas semua makhluk ciptaannya semenjak dahulu kala. Okey. Best tak best lagu tu? Pernah dengar tak lagu tu? Tak. Tak pernah Okey, best tak? Best. Agak saya ada tak kat situ? Nyanyi. Okey. Okey, apa pelajaran kita hari ni agak-agak? Berdasarkan Beriman apa tadi? kepada qadar. Okey, bagus. Beriman kepada qada dan qadar. Okey, baik. Dalam buku teks kita tengok ya. Ini lirik-lirik tadi tu lah. Tengok dekat skrin saya pun boleh. Okey. Kita akan masuk kepada tajuk beriman kepada qada dan qadar. Sekejap. Buka muka surat dalam buku teks, muka surat 111 ataupun 111 hingga 116 lah. Okey. Pendidikan Islam tingkatan 3 bahagian akidah, bidang akidah, pembelajaran yang ke-14. Okey, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa yang kamu faham tentang qada dan qadar Allah ni? Siapa boleh bagi tahu? Siapa? Volunteer. Yang kamu faham tentang apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar Allah ini. Qada dan qadar Allah ni dalam rukun iman. Dalam rukun iman yang keberapa?
Ada tak insan-insan terpilih di dalam ini? Okey, baik. Beriman kepada qada dan qadar ni adalah dalam rukun iman yang ke-6. Okey. Alright. Kita akan masuklah seterusnya ke yang pertama sekali. Okey. Kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan qada dan juga qadar. Okey. Kita lihat di slide ataupun di buku teks pun ada tulis. Kalau nak mudah nampak, lihat di slide lah. Okey. Saya nak pilih seorang. Ada siapa-siapa volunteer untuk membaca erti qada dan erti qadar. Lihat dekat slide saya pun mudah juga. Okey, ada siapa-siapa volunteer? Aisyah Nur Unaizah, masya-Allah. Falyatafaddal. Silakan. Qada, bahasa menyempurnakan sesuatu. Pada segi istilah, ketentuan Allah yang azali. Contohnya, menentukan sejak azali Allah akan mencipta manusia. Qada dari segi bahasa menjelaskan kadar sesuatu. Istilah, pelaksanaan sesuatu perkara. Contoh, menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Okey, terima kasih kepada Aisyah. Okey, baik. Qada. Apa maksud qada? Menyempurnakan sesuatu. Okey, menyempurnakan sesuatu dari segi bahasa. Ini bahasa, dari segi bahasa menyempurnakan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala dia menyempurnakan sesuatu perkara itu. Contoh macam manusia, Allah menyempurnakan keadaan manusia. Allah menyempurnakan bentuk fizikal manusia. Allah menyempurnakan roh-roh manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling terbaik sekali. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Baik. Dari segi istilah, ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah yang azali. Nampak tak? Saya rasa macam ni sekejap. Ketentuan Allah sejak azali. Ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak belajar mengenai qada dan qadar Allah. Kita nak belajar tentang ketentuan dan perlaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang ditentukan oleh Allah, ada benda yang boleh diubah. Ya, takdir kita boleh diubah, ada benda yang tidak boleh diubah. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Okey, apa contoh dia? Contoh menentukan sejak azali akan penciptaan manusia. Sejak azali ni bila? Sejak terdahulu lagi. Sejak Allah zaman pula dah. Sejak itulah sejak azali ni, sejak sebelum kita diwujudkan lagi. Okey. Sejak Allah tu dah wujud dah. Okey. Allah memang wujud dan tidak ada yang ada sebelumnya. Okey. Seperti cipta manusia lah. Allah menciptakan manusia ni. Inilah qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Qadar. Dari segi bahasa, menjelaskan kadar sesuatu. Menjelaskan sesuatu. Dari segi istilah, perlaksanaan sesuatu perkara. Ini dari segi istilah, perlaksanaan sesuatu perkara. Allah nak melaksanakan sesuatu perkara. Allah nak mencipta manusia. Okey, katakanlah mencipta manusia. Proses itu dipanggil perlaksanaan. Okey, Allah nak kurniakan rezeki kepada kita, perlaksanaan. Okey, Allah nak kurniakan, Allah nak makbul doa-doa kita. Itu semua atas kehendak Allah, perlaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu. Okey, apa contoh dia? Menciptakan manusia yang telah mendiami bumi. Samalah saya cakap tadi. Manusia ni diciptakan untuk duduk ke bumi ni. Duduk di tanah permukaan bumi ini, dunia ini. Okey. Next,
kita masuk. Maksud beriman kepada qada dan qadar Allah. Okey, saya nak seorang baca. Dia siapa-siapa? Nur Fatihah Akmal. Okey, bagus. Sila. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Pertama, Allah yang menentukan setiap perkara yang berlaku dengan ilmu dan kehendak. Allah melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuatan Allah. Semua ketentuan Allah mempunyai hikmah terhadap hamba-Nya. Okey, terima kasih kepada Fatihah. Okey, baik. Kita lihat di sini. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, Allah yang menentukan setiap perkara yang berlaku dengan ilmu dan kehendak. Okey, Allah menentukan setiap perkara dengan ilmu Allah dan kehendak Allah. Nampak? Okey, ilmu dan kehendak. Boleh nampak tak? Jelas tak dekat skrin? Jelas. Okey, bagus. Okey. Ambil point dekat sini, okey? Allah tentukan setiap perkara itu dengan ilmu dia dan kehendak dia. Ini sangat penting. Okey. Yang kedua, Allah melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Allah tentukan, Allah melaksanakan ketentuan tersebut mengikut ketetapannya. Apa sahaja yang ketentuan yang Allah telah wujudkan dan pelaksanaan itu mengikut apa yang Allah tetapkan. Contoh, Allah menetapkan rezeki kepada kita. Allah kurniakan, menentukan rezeki kita. Jadi Allah akan melaksanakan mengikut flow dia. Mengikut ketetapan yang Allah tetapkan itu. Boleh faham Okey, yang ketiga, semua perkara tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul kullum min indillah." Katakanlah, semuanya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara tertakluk, tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali. Apa-apa sahaja, jodoh ke, rezeki ke, kematian ke, kelahiran ke, apa yang kita lakukan, kita belajar, semuanya ditetapkan oleh Allah, dah ditentukan oleh Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang hamba mengikut apa yang Allah tetapkan untuk kita. Ini fungsi hamba. Bila kata hamba tidak mampu untuk melakukan apa-apa melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Okey? Kita sebut selalu, kita kena faham apa yang kita sebut. Itulah dia. Semuanya tertakluk kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Yang keempat, semua ketentuan Allah mempunyai hikmah terhadap hamba-Nya. Apa saja yang Allah tentukan, apa saja yang Allah tetapkan ke atas kita, sama ada ianya berupa ujian ataupun nikmat, semuanya ada hikmah yang Allah selitkan terhadap apa yang kita hadapi. Sama ada ujian ataupun nikmat, jodoh dan sebagainya, semuanya itu ada hikmah-hikmahnya. Contoh, kita dah berusaha dalam belajar, tiba-tiba keputusan exam kita tidak bagus, tidak memberasangkan. Jangan pernah putus asa, sebab itu semuanya ada hikmah. Okey, mungkin Allah tak bagi sekarang, tapi Allah akan bagi masa akan datang. Ramai kawan-kawan saya, kawan-kawan ustaz, yang dulunya, ya Allah, cakap begitu nakal, exam pun buat date tak buat date, dia tak nak belajar. Tetapi sekarang bila dah besar, dia berjaya. Bahkan lebih berjaya daripada saya.
Hebat tak hebat? Ini ketentuan Allah. Tapi kena ingat, janganlah kita tak belajar pula sekarang ni kan, harap ketentuan Allah tak boleh macam tu. Kita kena teruskan belajar, usaha, sedaya upaya mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita lihat kepada dalil naqli kewajipan beriman kepada qada dan qadar Allah. Okey, seorang baca. Siapa? Saya tertariklah dengan Dori ni. Dori? Memang nama Dori ke apa? Tak Ustaz, saya kuningnya. Okey, tak apa. Boleh baca tak? Tak boleh. Okey, baik. Faham. Okey, Wan Muhammad. Ya. Okey, boleh baca tak dalil nakli? Dari nakli kewajipan beriman kepada qada dan qadar. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Imran ayat 47. Maksudnya, apabila dia berkehendak melaksanakan suatu perkara, maka dia hanyalah berfirman kepadanya. Jadi Okey, tak apa Ustaz. tak apa Okey, tak apa. Baik, terima kasih kepada Wan Muhammad. Masya-Allah. Kalau nak tahu mengenai Wan ni kan, ni sekejap bateri saya low. Okey, Wan ni dia ada keturunan dia. Hebat tak hebat orang nama Wan ni, daripada atuk dia, daripada moyang dia, semuanya bermula dengan huruf Wan. Nama Wan. Betul tak Wan? Betul. Sebab Wan ni dia ada keturunan dia yang khusus. Sampai kan ada guru-guru yang mengatakan Wan ni adalah salah seorang daripada keturunan yang mulia lah. Kan, seorang yang mulia. Ada juga dalam kalangan para pemimpin, ada juga dalam kalangan para sahabat. Okey, baik. Tak apa, tu kita tepikan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Imran ayat yang ke-47. Apabila dia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka dia hanyalah berfirman, jadilah engkau, lalu jadilah ia. Ini semua kekuasaan Allah. Ini bukti kekuasaan Allah. Allah nak apa-apa sahaja, Allah hanya firman, kun, jadilah. Okay? Allah hanya cakap, jadilah, maka semua perkara itu akan terjadi. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah, hanya sebutan dengan menyebut kun. Okey. Maksudnya di sini bukanlah nak kata Allah perlu sebut kun baru jadi. Kan? Tak juga. Tapi atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah, Allah nak ceritakan hanya dengan sebut jadilah akan terjadi perkara tersebut. Itu hebatnya Allah SWT yang Maha Pencipta. Okey, baik. Seterusnya, dalil nakli yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Apa takdir? Ketentuan. Okey, menurut ketentuan yang telah ditentukan. Okey, surah Al-Qamar ayat yang ke-49. Apa sahaja yang Allah ciptakan kat dunia ni, semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, next. Dalil yang ketiga. Orang lain nak pula baca. Okey, sila.
Ada siapa-siapa nak baca? Wan Nurina. Baca hadis boleh? Ni perwan juga ni. Wan Nurina. Tak ada khabar. Baik. Tak mengapa. Muhammad Furqan. Ustaz. Okey, boleh baca hadis Boleh. tersebut? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Riwayat Muslim. Maksud bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara baik dan buruk. Riwayat Muslim. Okey, terima kasih kepada Furqan. Okey, dekat sini adalah rukun-rukun iman. Kewajipan beriman kepada qada dan qadar Allah, tapi di hadis ini disebut semuanya sekali. Okey, yang pertama an tu'minu billah. Semalam saya mengajar tingkatan 1, beriman kepada Allah. Hari ini saya mengajar tingkatan 3, beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama an tu'minu billah. Yang kedua wa malaikati. Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga wa kutubihi, beriman dengan kepada kitab. Yang keempat rasul-rasul, wal yaumil akhir, dengan hari akhirat, wa tu'minuna bil qadari, dan beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi, sama ada ianya baik ataupun buruk. Ini dia. Ini nanti kita akan sentuh lebih detail sedikit. Ramai orang yang boleh menerima ketentuan Allah yang berupa baik, tapi tak ramai yang mampu menerima keburukan-keburukan yang Allah tentukan. Nampak? Kadang-kadang kita nak je kebaikan, tapi keburukan kita tak nak. Bukanlah suruh kita suruh buat, tapi ketentuan mungkin dalam bentuk ujian, bentuk musibah yang datang pada kita, kita susah sangat nak menerimanya. Tapi kalau rezeki, duit 10,000, duit 1,000, kan, bantuan, benda-benda yang menyeronokkan, kita confirm terima, kan. Beza dengan perkara qadar, ketentuan yang syarri, yang buruk lah, ataupun yang kurang baik. Okey. Baik, dalil akli. Ini dalil logik akal. Apa dia? Antara contohnya, ketentuan Allah yang berlaku di luar kawalan manusia. Ni. Yang berlaku di luar kawalan manusia ialah turunnya hujan. Ini contoh kita boleh lihat. Bukan semua perkara yang manusia boleh kawal. Okey? Di antaranya contohnya hujan. Turunnya hujan, siapa yang turunkan hujan tu kalau bukan Allah? Kemudian berlaku kemalangan sekalipun, kita cuba memandu dengan cermat. Kita dah cuba dah hati-hati di jalan raya, tapi takdir kita waktu itu aksiden. Walaupun kita dah cuba dah mandu dengan cermat, mandu dengan hati-hati, tapi disebabkan ketetapan ataupun ketentuan Allah, perancangan Allah itu lebih hebat. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Jenis qada ada 2. Okey, ada 2. Dengar tak lagu tadi? Dia kata apa tadi? Kalau lihat pada lirik, ni lirik. Saya sentuh buat lirik. Qada dibahagi kepada 2, iaitu mubram dan mu'allaq. Ni ada tulis ni. Dah jelas-jelas lagu tadi dia sebut qada dibahagi kepada 2, mubram, mu'allaq. Okey. Kita masuk kepada erti dia. Okey, seorang baca.
qada mubram. Siapa nak baca? Ada? Nur Dilaila. Ya Ustaz. Okey. Sila baca boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Maksud ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaan. Contoh, bangsa dan jantina ditentukan tidak akan berubah. Dalil, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Surah Qaf ayat 29. Maksud, keputusanku itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Okey, terima kasih Dilaila. Okey. Dekat sini. Qada mubram. Ini dia, qada ada dua tadi. Qada mubram dan qada muallaq. Apa itu qada mubram? Ketentuan Allah yang tidak. Nampak? Yang tidak. Saya garis. Yang tidak berubah. Tidak boleh diubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaan Allah. Ini kena ambil tahu. Qada mubram adalah qada yang tidak boleh berubah. Yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaan Allah. Apa contohnya? Bangsa. Bangsa dan jantina ditentukan tidak akan berubah. Kita bangsa Melayu tetap bangsa Melayu. Ada yang bangsa Cina tetap bangsa Cina. Walaupun dia berkahwin dengan orang yang berbangsa lain, dia tidak berubah kepada bangsa-bangsa yang lain. Okey, contoh ayah kita orang Cina, mak kita orang Melayu. Apakah berubah kita ni jadi bangsa India? Tidak. Tetap dalam jalur bangsa ayah ataupun ibu tersebut. Tapi kalau ikut bangsa ataupun daripada darah sedemikian, bangsa Cina lah sebab menguasai kepada ayah. Okey. Maksudnya kat sini bangsa dan jantina tidak boleh berubah. Begitu juga dengan jantina. Jantina tu sajat tu, itu dia pelik sikit. Itu special ni. Kan? Dia jantina tak boleh diubah. Kita laki tetap laki. Mana boleh ubah jadi perempuan? Tak boleh. Tak boleh. Takkan boleh. Okey. Kalau ubah tu itu bermasalah nama dia. Itu manusia yang bermasalah. Yang dah jadi itulah rosak lah. Yang jadi rosak lah. Dah tukar ciptaan Allah tu. Ini haram hukum dia. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat berdosa. Apa dalil dia? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Surah Qaf ayat 29. Maksudnya, keputusanku kata Allah itu tidak dapat diubah dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Nampak? Walaupun Allah tetapkan sesuatu pada kita, tapi Allah menetapkan itu bukan bertujuan untuk zalim ke atas hamba-hambanya. Walaupun Allah bagi ujian pada manusia, walaupun Allah bagi musibah pada kita, itu bukan disebabkan zalim, tapi itu disebabkan Allah ni nakkan rintihan dari hamba-hambanya. Allah rindu pada hamba-hamba dia. Allah nak dengar rintihan hamba dia. Bila ditimpa ujian, bila ditimpa musibah, kan? Kita bila senang, kita lupa pada Allah, Allah turunkan sedikit musibah pada kita untuk kita ingat pada Allah, untuk kita kembali semula pada Allah. Itu tanda Allah sayang, bukan tanda Allah zalim. Kalau Allah zalim, Allah akan biarkan. Macam mana? Allah biarkan kita ni lupa Allah terus. Biar orang ni diseksa di akhirat nanti. Di dunia nampak macam senang, kan? Tapi dekat akhirat dia akan ditimpa azab lah disebabkan
di dunia itu tadi. Okey, jadi Allah dekat sini maha mulia, maha pemurah, maha penyayang, maha kasih pada hamba-hambanya dan tidak pernah sekali-kali berlaku zalim. Kalau kita dengar ada yang mengatakan Allah ni zalim pada kita, katakan itu berlawanan dengan sifat mulianya Allah, sifat kasihnya Allah, sifat sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ingat, qada mubram tadi ketentuan yang tidak boleh diubah, tidak boleh berubah. Okey. Yang kedua, qada muallaq. Ketentuan apa ni? Okey, sila baca seorang. Sesiapa? Ada volunteer? Hidayatul Syifa. Ada Hidayatul Syifa? Saya. Okey, boleh baca? Qada mu'allaq. Maksud, ketentuan Allah yang berubah kepada ketentuannya yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Qada asal sakit. Asbab doa, qada yang berubah sembuh. Contoh, seorang yang sakit, qada asal. Diberikan kesembuhan kepadanya, qada yang berubah dengan sebab berdoa, asbab. Kedua, seseorang yang sakit qada asal menjadi sembuh, qada yang berubah dengan sebab bersedekah kepada fakir miskin, asbab. Yang ketiga, pencapaian murid yang sederhana dalam peperiksaan qada asal. Bertukar kepada cemerlang, qada yang berubah kerana belajar bersungguh-sungguh, asbab. Okey, dalil. Likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Surah Ar-Rum ayat 38 hingga 39. Maksud, tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendaknya dan menetapkan apa-apa jua yang dikehendakinya. Dan pada sisinya ada Alkitab yang Lauh Mahfuz. Okey, baik. Terima kasih kepada Hidayatul Syifa. Okey, dekat sini. Maksud qada mu'allaq, ketentuan Allah yang berubah. Saya bulatkan. Yang berubah kepada ketentuan yang lain sesuai dengan usahanya. Yang ini boleh diubah. Okey. Ketentuan Allah, ada ketentuan yang boleh diubah, ada ketentuan yang tak boleh diubah. Sekarang ni ketentuan yang boleh diubah, qada mu'allaq. Contohnya apa? Seseorang yang sakit. Ini ketentuan asal, qada asal. Allah tentukan, okey, hari esok dia sakit. Contoh, asalnya dia sakit, kan? Kemudian diberikan kesembuhan, qada yang berubah. Kemudian dia diberikan kesembuhan, dia sihat dah. Dengan sebab berdoa. Dengan sebab berdoa, ini asbab. Okey, asbab. Macam mana dia boleh sembuh? Dengan sebab dia berdoa. Asbab dia adalah doa. Asbab dia adalah jumpa doktor, ambil ubat, sembuh. Okey. Hakikatnya kesembuhan tu Allah yang bagi. Hakikat asalnya dia sakit. Okey, itu ketentuan dia. Dia sakit. Ketentuan dia, Allah tetapkan dia sakit. Kemudian dia doa kepada Allah, ya Allah bagilah aku sembuh, untuk aku melakukan kebaikan, untuk aku meneruskan kehidupan aku. Itu sebab dia dapat sembuh. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, bagus. Begitu juga dengan seorang pelajar, kan? Bila dikatakan takdir dia dapat keputusan yang tidak cemerlang,
Dan takdir dia, ikutkan itu takdir dia. Tapi dia boleh ubah takdir itu dengan dia berusaha. Berusaha, belajar bersungguh-sungguh. Akhirnya ketentuan Allah yang kata dia itu tidak cemerlang berubah menjadi cemerlang disebabkan usaha dia tadi. Boleh nampak Boleh nampak contoh, boleh jelas, dah jelas Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Tiap-tiap satu tempoh ada baginya hukum yang telah ditentukan. Allah menghapuskan apa-apa jua yang dikehendakinya, dan pada sisinya ada ummul kitab. Apa ummul kitab? Al-Quran. Okey. Ummul kitab Luh Mahfuz. Okey, telah ditetapkan di Luh Mahfuz. Maksudnya apa kat sini? Ada sesuatu perkara yang Allah tentukan. Tiap-tiap sesuatu itu memang ditentukan oleh Allah. Tetapi ada perkara yang boleh diubah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat sebab kepada manusia itu tadi. Usaha dia tadi. Kalau dia belajar sungguh-sungguh, maka dengan sebab dia belajar sungguh-sungguh, asalnya ditakdirkan dia tidak menjadi seorang yang cemerlang, tapi disebabkan dia usaha, dia berjaya. Nampak? Ini kita boleh ubah. Begitulah dalam kehidupan kita. Apa-apa saja dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita keluar, tiba-tiba kita nak pergi jogging kan. Jogging kita terjatuh. Takdir kita jatuh. Tapi apabila kita usaha berhati-hati ketika jogging, kemudian sebelum jogging kita berdoa, kita keluar rumah tu kita dah berdoa keluar rumah. Kita minta pada Allah semoga Allah selamatkan kita daripada bala bencana ataupun ujian-ujian yang berbentuk musibah. Okey. Akhirnya Allah selamatkan dia daripada kecelakaan. Itu dia. Qada yang boleh diubah. Ada perkara yang boleh diubah, ada perkara yang tidak boleh diubah. Yang boleh diubah pula melihat dari sudut usaha ataupun asbab dia. Okey. Boleh faham Okey, baik. Perbezaan qada dan qadar. Qada, saya baca berkait dengan sifat kehendak ataupun iradat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, qada. Ini qada. Qada tadi apa? Ketentuan. Ya, qada ketentuan, qadar pelaksanaan. Okey, qada ketentuan, saya bagi nampak sikit. Ketentuan pelaksanaan. Okey. Berkait dengan kehendak, iaitu iradat Allah, kehendak Allah dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketentuan Allah, qada Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, qadar. Apa dia qadar? Pelaksanaan. Ada kaitan dengan sifat kekuasaan, iaitu qudrat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Yang tadi tu kehendak, atas kehendak Allah, yang ini atas kekuasaan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang dilaksanakan oleh Allah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Next, sikit lagi. Konsep usaha dan tawakal. Okey. Seorang volunteer baca. Muhammad is Danish. Ya Ustaz. Okey, boleh baca? Boleh. Okey. Konsep usaha dan tawakal. Allah SWT menyuruh manusia berusaha dan bertawakal kepadanya. Allah SWT berfirman, "Faiza wazamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Surah Al-Imran ayat 159. Maksud, maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal padanya. Berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mencapai suatu maksud. Tawakal
menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah SWT dan yakin bahawa hanya Allah SWT yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Okey, terima kasih kepada Danish. Okey, baik. Konsep usaha dan tawakal. Kalau usaha ni kita lihat apa maksud usaha. Berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai sesuatu maksud. Itu usaha. Kita menggunakan seluruh kemampuan. Allah bagi kita tenaga. Allah bagi kita akal fikiran. Allah bagi kita mata, tangan, kudrat. Kan? Kudrat ni kita panggil tenaga kita lah, kan, cakap, kan, pergerakan kita dan semuanya itu atas kehendak Allah, atas kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai sesuatu maksud. Contoh suatu maksud samalah, apa-apa sajalah yang kita nak capai sesuatu perkara tu, kan, usaha. Okey, maksud usaha. Ini konsep usaha. Tawakal, menyerahkan sesuatu, serahan. Tawakal, menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah. Itu tawakal. Kita kena belajar tawakal ni. Okey, kita serahkan suatu perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin hanya Allah yang menentukan keberhasilan perkara tersebut. Contohnya, kalau kita tengah belajar ni, kita belajar dah usaha. Kita dah usaha untuk belajar. Kemudian bila jawab exam, habis exam, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Kunci dia kena yakin. Saya tekankan di sini, kita yakin kepada Allah. Okey, kita dah usaha sehabis baik. Tetapkan pada hati kita, aku usaha ni pun atas izin Allah. Kemampuan yang Allah berikan kepada aku untuk aku usaha. Dan bila aku dah jawab exam, aku dah belajar sungguh-sungguh. Aku belajar ni pun sebab Allah yang kurniakan aku kemampuan. Takkan aku tak yakin lagi Allah akan bagi kejayaan. Nampak? Bila kita daripada awal kita bergantung pada Allah, kita letakkan usaha kita itu tepat pada tempatnya, pada kebergantungannya, akhirnya bila kita tawakal, kita juga akan terus yakin pada Allah. Daripada awal Allah bagi kat kita dan ujungnya tawakalnya tetap kita kembali kepada Allah. Takkan kita tidak yakin lagi yang Allah ini menentukan keberhasilan. Boleh faham tak? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila kita telah berazam ataupun usaha, tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak tak? Okay? Dalam kehidupan kita macam tu, kita kena latih diri kita supaya diri kita ini lebih yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah iman kita dengan Allah, bertambah dengan rukun-rukun, bertambah iman kita dengan Allah, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini main dengan hati. Kalau cerita bab iman, semuanya bermain dengan hati dan pegangan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada apa sahaja yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Dalam hidup kita sangat penting. Jangan kita hanya belajar saja tapi kita tak buat. Apa sahaja dekat dunia ni semuanya ada kait usaha dan juga tawakal. Macam saya cakap tadi, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya serta kekuatan melainkan dengan Allah. Allah yang bagi kekuatan. Dari awal kita dah faham konsep usaha itu, akhir sekali kita akan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah setiap perkara Allah akan memandang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Okey, baik. Seterusnya, kesan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seorang baca. Last. Sesiapa
Volunteer sukarela. Ada? Tak ada. Tak ada, saya pilih. Okey. Najma Nawarah. Saya. Okey, boleh baca? Boleh. Kesan beriman kepada qada dan qadar. Akidah, mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah. Ibadat, tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Akhlak, sabar dan reda ketika ditimpa musibah. Bersyukur atas nikmat kurniaan Allah dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang. Okey, terima kasih Najma. Baik, kita lihat kesan beriman kepada qada dan qadar Allah. Kita beriman dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima apa sahaja ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah faham konsep qada, kita dah faham konsep qadar. Inilah kesan-kesan dia. Apa dia? Dari sudut akidah, mengelakkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah. Nampak? Bila kita dah yakin kepada Allah, kita dah yakin dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan, oh ini Allah tentukan untuk aku. Tak apalah, mesti ada hikmah di sebaliknya. Contoh, Allah bagi ujian kat kita, kan? Allah menimpakan musibah ataupun ujian kepada kita. Oh, ini mungkin sebab aku ada buat salah. Jadi Allah nak ampunkan dosa aku, Allah turunkan ujian, Allah turunkan musibah. Boleh nampak? Jadi perbuatan ini, perletakan hati kita itu terhadap Allah akan mengelakkan kita daripada perbuatan syirik kepada Allah. Jangan kita kata, aku usaha, sebab tu aku berjaya. Tak boleh. Okey, kena ingat usaha tadi pun atas izin Allah. Itu kena ingat. Usaha tadi pun atas izin Allah. Aku tawakal dan akhirnya aku berjaya. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbabnya adalah aku. Nampak? Asbab. Kita hanya asbab saja. Okey, kalau kita tak lakukan sebab-sebab tersebut, maka belum tentu kita berjaya. Ada orang yang usaha tapi tidak berjaya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, tekun melaksanakan ibadah kepada Allah dari sudut ibadat. Bila kita dah yakin pada Allah, kita dah beriman dengan qada dan qadar Allah. Katakanlah bila Allah dah tentukan sesuatu pada kita, contoh, okey, umur kita pada 20 tahun nanti, kita menjadi seorang yang berjaya ataupun usahawan muda. Dah berjaya menjadi jutawan, kan? Dekat situ bila kita letakkan kita punya usaha kita, tawakal kita letakkan pada Allah. Aku usaha ni semuanya atas izin Allah. Kekuatan aku untuk aku usaha tu pun atas izin Allah. Allah yang izinkan aku untuk berusaha dan akhirnya ditetapkan kepada aku berjaya. Aku menjadi seorang jutawan. Jadi dari situ aku tidak akan lupa pada Allah. Aku akan memperbanyakkan syukur pada Allah. Aku akan melakukan ibadah yang banyak, sedekah, dan bagi orang susah makan dan minum dan sebagainya. Okey, itu akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ini kesan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian akhlak. Dari sudut akhlak, sabar dan redha ketika ditimpa musibah. Apa sahaja yang Allah berikan pada kita, kita sabar. Ya, aku tahu ini semua atas ujian Allah. Allah sayang aku. Dan Allah sayang semua. Macam Ustaz Bilal kata, Allah sayang semua. Betul lah. Allah memang sayang. Pada hakikatnya memang semua itu Allah yang tetapkan. Itu pada hakikatnya. Okey. Tapi jangan kita pandang bila perkara yang buruk, kita menyalahkan Allah. Sikit-sikit nak salahkan Allah lah ni. Bagi aku macam ni, bagi aku macam ni. Jangan salahkan Allah kalau kita sendiri yang bermasalah. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah untuk kita sedar. Untuk kita sedar apa yang telah kita buat. Okey? Itu penting. Kemudian bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Ini biasalah dari segi akhlak. Kita akan bersyukur lah. Dan bila kita dah tahu, oh Allah bagi aku macam ni.
Alhamdulillah, syukur. Okay, kemudian berusaha mencapai kecemerlangan dalam segala bidang. Nampak? Bila kita dah tahu ketentuan Allah, ada ketentuan yang boleh diubah. Macam tadi qada mu'allaq. Boleh diubah, maka dekat situ kita akan lebih tingkatkan usaha kita. Tingkatkan kecemerlangan kita. Oh, kalau aku belajar sungguh-sungguh ni, pasti Allah akan bagi aku berjaya. Contoh macam tu. Okay. Boleh nampak Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Boleh faham Tak semua? ada. Faham. Okey. Apa yang kita saya nak rumuskan. Siapa-siapa boleh rumuskan secara ringkas apa yang kita belajar pada pagi ini. Siapa boleh rumuskan? Boleh? Siapa? Cepat. Jadi kita ada kuis sikit. Saya akan bagi kuis. Okey, boleh rumuskan. Senyap terus kalau buat rumus Aduh. Okey. Nak siapakah insan yang terpilih? Apa yang tak pernah berbunyi tu? Siapa? Ustazah bagi markah full ni. Ustazah tengah dengar tu. Saya tengah perhatikan. Ada tak? Apa yang rumuskan secara ringkas saja. Okey, kita belajar sekian. Okey, first tadi kita dengar lagu. Dengar lagu pasal apa? Pasal kodok qadar contoh. Seperti kodok senang kodok. Okey, kodok dari segi sekian. Qadar dari segi sekian. Secara simple saja. Point saja. Ting. Siapakah? Ada tak? Kalau saya pilih ni sakitlah korang. Sofia Irdina. Ibu mic rosak. Okey, siapa? Sofia Irdina boleh? Senyap. Anissa. Semua takut ni. Apa cerita? Wardina Safia. Ada. Okey, tak apa. Okey, tak apalah macam tu. Jangan lambat-lambat kan. Habis pula time kan. Okey, baik. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qada itu apa? Qada itu adalah ketentuan Allah. Qadar itu adalah perlaksanaan. Apa sahaja ini semua ditentukan oleh Allah. Qada pula boleh, ada yang boleh diubah dan ada yang tidak boleh diubah. Qada yang boleh diubah adalah qada mu'allaq. Qada yang tidak boleh diubah adalah qada mubram. Qada mubram tidak boleh diubah. Itulah. Qada mubram tidak boleh diubah. Qada mu'allaq, qada yang boleh diubah. Okey. Apa contoh qada yang boleh diubah? Apa contoh qada yang tidak boleh diubah? Qada yang boleh diubah ataupun qada mu'allaq seperti seseorang yang sakit kemudian akan diberi kesembuhan oleh Allah dengan sebab dia berdoa ataupun dia berusaha mencari ubat dan sebagainya. Qada yang tidak boleh diubah seperti apa? Seperti bangsa, seperti jantina. Jantina tidak boleh dia ubah. Kemudian kita belajar lagi apa dia?
berkaitan dengan perbezaan qada qadar Allah. Macam tadilah, qada itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan sifat kehendak dan juga ilmu Allah. Penting kena ingat. Qadar pula adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah, pelaksanaan. Yalah, bila kita nak melaksanakan sesuatu, bukan kita. Allah nak melaksanakan sesuatu, dia ada kuasa dia untuk melaksanakannya. Okay, kita tahu berkaitan dengan usaha dan tawakal. Apa itu usaha, apa itu tawakal? Okay, usaha kita menggunakan seluruh kemampuan yang Allah bagi untuk mencapai sesuatu maksud, sedangkan tawakal adalah menyerahkan diri kita, menyerahkan apa yang kita lakukan kepada Allah dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesan-kesan beriman pada qada dan qadar kita dah sentuh pada akhirnya. Okey, baik. Saya akan bagi link link quiz. Link quiz. Link quiz ni sikit lagi . Okey. Sebelum tu, saya dah lebih kurang dekat 2 bulan masuk kelas kamu, tapi saya tak pernah pun tengok wajah-wajah kekacakan dan kehanseman kamu, kecantikan kamu. Boleh tak sekejap saja untuk saya lihat wajah-wajah insan-insan yang terpilih dalam kelas saya ni? On tak on? Kat kamera sekejap dalam 2-3 minit sebelum saya habiskan kelas kita pada hari ini, dan kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan. Boleh tak buka sekejap? 3 minit ataupun 5 minit saya nak snap, screenshot, kemudian buat dalam laporan. Boleh tak? Boleh buka. Dipersilakan. Bukalah. Aduh, ada pula yang left. Boleh buka. Sekejap lah. Oi, tak ada siapa buka Tengah cari tudung ke? Cik tudung. Okey, cepat sikit. Saya tunggu ni. Yang lelaki takkan cari tudung kot. Lek tak mandi, gilek. Biasa-biasa tu, dah biasa tu. Duduk rumah kan. Ustazah Inayah yang buka. Mana pelajar-pelajar yang lain ni? Okey, mantap. Jom Ustaz. Okey, beres. Ya. Okey. Aisyah, Al-Fatihah sekejap Sekejap. Ya, Ustazah? Izani tu tak buka lagi kamera. Izani. Sekejap. Okay, lama Nur Cik Tudung. Lama now. Wan Arif. Mantap Wan Arif. Okey dah. Irfan, Syarifuddin. Okey, Izani. Saya nak tengok muka-muka wajah-wajah ni. Dori. Mana Dori? Nama baru Dori. Irfan. Cantik Irfan. Kerja ke apa? Semalam saya jumpa Ibu Irfan. Ini Aifah, Amira. Cepatlah. Dennis mana? Live pula dia dah. Uang ni budak. Okey. Wan Nurina. Tadi Wan Arif. Syifa mana Syifa? Ain Nabila. Iza kita. Atta. Kena buat apa? Buka kamera je.
Kamera, nak tengok muka. Soleh-soleha. Irfan, janganlah tutup mata tu. Boleh, Tak nampak. Irfan di mana, Irfan? Tekul bubu. Bukan gubu. Muhammad. Ni, Wan. Mana? Okey. Ada lagi? Boleh lah ambil tu. Okey, senyum. Turun tangan. Okey, 1, 2, 3. Okey. Dah ke belum? Satu lagi. 1, 2, 3. Okey, mantap. Terima kasih semua. Okey, sekejap. Jangan keluar lagi. Lek. Saya nak bagi link. Link quiz. Okay, terima kasih semua yang buka kamera kan. Bagus. Irfan, turun jari, turun tangan. Tak nampak muka. Sihat, tak tegang. Tak, saya belum potong rambut lagi. Tak okey. Okey, sekejap. Saya bagi link nanti quiz. Dah ke belum start? Dah. Sudah. Batuk sudah. Sekejap, line saya agak bermasalah pula tiba-tiba lalas ni. Sekejap Sihat boleh ambilkan ke? Siapa yang boleh ambilkan? Okey dah. Saya dah ambil dah tadi. Okey, Izzah ambil. Okey. Okey. 1, 2, 3. Dah? Okey. Dah? Okey, Ustaz Zamiru dah senyap dah tu? Line dia terukut. Okey, boleh dengar tak suara? Okey, boleh dengar tak suara saya? Budak si sekarang buat apa? Nampak lah Irfan ni. Minta maaf, sedikit masalah lain pula tiba-tiba. Boleh dapat tak dekat chat tu? Ayo. Assalamualaikum. Alamak.